TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Saya Dr. Ahmad Rustam bin Mazin, pakar perunding psikiatri. Bersama sekali lagi dengan saya pada minggu ini untuk satu lagi topik yang menarik berkaitan dengan psikologi anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan, setiap kali saya beri apa-apa ceramah berkaitan dengan anak-anak dan sebagainya, berkaitan dengan parenting dan sebagainya, saya sentiasa tekankan bahawa the ultimate aim ataupun kita punya matlamat dalam kita mendidik anak kita adalah untuk memastikan mereka menjadi orang yang lebih baik dari kita. Dan of course, bila kita bercakap tentang nak menjadikan anak-anak kita lebih baik dari kita, kita cuba untuk melakukan apa-apa yang terbaik yang kita rasakan itulah satu-satunya cara ataupun salah satu cara untuk kita membentuk anak-anak kita untuk menjadi orang yang kita mahukan. Dan pada zaman sekarang ini tuan-tuan dan puan, ada macam-macam cara lagi untuk kita nak mempertajamkan kita punya skill dalam keibu-bapaan, di mana kita boleh membaca, kita boleh mendengar di YouTube, kita boleh melihat di social media dan sebagainya, dalam perancangan email contohnya, dan macam-macam cara lagi untuk kita menambah nilai cara untuk kita mengajar anak-anak kita. Dan salah satu perkara yang banyak dibincangkan pada zaman ini adalah berkaitan tentang resilience ataupun dalam bahasa Melayunya ialah keliutan. Tetapi keliutan tu macam susah sikit tuan-tuan nak faham, tetapi mungkin perkataan resilient tu mungkin lebih mudah untuk kita fahamlah. Keliutan ataupun resilient ni adalah satu situasi di mana kalau nak mudah cakapnya ialah bila seseorang itu jatuh, dia mampu bangun dan jatuh, dan dia akan mampu bangun dan bangun dan bangun dan bangun, tak kisahlah berapa kali jatuh, sebab orang-orang ini adalah jenis orang yang tahan kepada kegagalan. Sebab dalam konteks kegagalan itu sendiri tuan-tuan puan, kegagalan adalah apabila kita berhenti untuk mencuba. Itulah baru kita gagal. Sebelum daripada itu, bila mana kita bangun dan bangun dan bangun dan bangun, sebenarnya kita berjaya, bukan gagal. Sebab untuk bangun daripada sesuatu kejatuhan itu bukan mudah, dan itu adalah sesuatu yang amat sukar even kepada kita orang-orang dewasa. Dan pada masa yang sama, bila membincangkan tentang generasi baru, generasi zaman sekarang dan sebagainya, ramai orang menyatakan bahawa salah satu isu yang besar di kalangan anak-anak muda zaman sekarang adalah isu resilient ataupun ketahanan diri ataupun cara untuk mereka menyelesaikan masalah dan sebagainya. Di mana cara untuk menyelesaikan masalah ni adalah satu benda yang saya akan bincangkan pada hari ini. Bagaimana teknik ataupun taktik untuk kita ajar anak-anak kita supaya mereka belajar untuk menyelesaikan masalah mereka dengan sendirinya. Mungkin bukan anak-anak kita yang kecil, tetapi mungkin anak-anak kita yang sudah masuk ke sekolah. Mungkin kita sudah boleh mula ajar mereka teknik-teknik tertentu supaya mereka boleh belajar dengan cara yang betul untuk memastikan bahawa apa yang mereka lakukan itu mereka lakukan dengan penuh keyakinan dan penuh kesedaran bahawa apa yang mereka lakukan adalah yang paling tepat pada masa itu. Sebab dalam konteks penyelesaian masalah ataupun coping skill ni tuan-tuan dan puan, ataupun problem solving ini, kita kena faham bahawa apabila kita mengambil satu keputusan itu sudah tentu, pada ketika kita membuat keputusan itu, kita rasa itulah yang terbaik. Tetapi bila masa akan datang, mungkin lepas sebulan, 2 bulan, seminggu mungkin setahun, 2 tahun dan sebagainya, barulah kita perasan bahawa itu bukanlah keputusan yang terbaik. Tetapi jika sekiranya satu-satu keputusan itu dilakukan berdasarkan satu proses yang betul, saya rasa tuan-tuan dan puan, dan mungkin bila kita dah ajar anak-anak kita, mereka tidak akan rasa sesalan dalam konteks menyelesaikan satu-satu masalah atau membuat keputusan dalam satu-satu masalah tersebut. Jadi hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan perkara ini supaya bukan saja anak-anak kita boleh ajar, tetapi diri kita sendiri sebenarnya pun boleh guna juga teknik-teknik untuk problem solving ataupun teknik-teknik untuk menyelesaikan masalah ini tuan-tuan. Jadi sebelum saya habiskan segmen ini, izinkan saya sentuh sikit je lagi. Sebab satu masalah, kenapa kita nak kena belajar problem solving ataupun cara untuk menyelesaikan masalah yang betul ini tuan-tuan. Sebab kebanyakan masanya, apabila kita beremosi dan sebagainya, ia mempengaruhi gaya dan cara kita buat keputusan. Dan emosi adalah sesuatu yang sangat bahaya dalam konteks situasi di mana kita perlu buat keputusan, sebab emosi boleh mengakibatkan kita melakukan keputusan yang tidak tepat ataupun mengambil langkah yang salah, yang mana kita tidak akan sedar sehinggalah. Didik TV KPM.
Okey, baik. Sekarang ni saya akan go through dengan tuan-tuan dan puan apakah langkah-langkah untuk kita mengajar anak-anak kita untuk menyelesaikan apa-apa masalah yang ada dalam tangan. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih jauh, dalam konteks menyelesaikan masalah ni sebenarnya ada 7 langkah tertentu yang kita boleh ajar anak-anak kita supaya mereka boleh belajar cara yang betul untuk menyelesaikan apa-apa masalah tersebut. Sama ada masalah sendiri, peribadi ataupun masalah di rumah, masalah bersama dengan kumpulan dan sebagainya, ia boleh dilakukan dengan cara yang sama. Dan yang penting tuan-tuan puan, bila kita nak ajar anak-anak kita ni, yang paling penting sekali ialah kita kena praktikkan benda yang sama. Janganlah kita suruh anak kita buat tetapi kita tak buat. Bila kita ada masalah, anak-anak kita tak nampak pun kita buat benda yang sama. Dia nampak kita sekabut, kita marah, kita anxious dan sebagainya. Tapi bila diorang ada masalah, kita kata okey, cuba buat begini. So the most important thing dalam mengajar anak-anak kita ialah kita kena buat dulu. Dan kita kena buktikan bahawa bila kita buat tu, ia akan menghasilkan hasil yang bagus. Dan saya galakkan tuan-tuan dan puan untuk mencuba dulu dengan apa-apa situasi masalah yang tuan-tuan dan puan-puan ada, supaya bila kita nak ajar anak-anak kita tu senang nanti. Okey, so ada 7 langkah. Saya akan pergi satu demi satu. Nanti saya akan pecahkan kepada 2 segmen. So mula-mula sekali kita tentukan masalahnya dulu. Okey, katakan kita masalah yang kita nak kena selesaikan pada hari ini adalah kasut sekolah anak. Kasut sekolah anak yang dipakai sudah ketat. Okey, kasut sekolah anak yang dipakai sudah ketat. Okey, itu adalah masalah dia. Okey, so langkah pertama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini saya bagi benda simple lah, mudah nak faham kan. Nanti saya bagi benda kompleks susah pula semua orang. Jadi saya pun nak fikir pun susah. Jadi kita bagi simple-simple je. Okey, langkah pertama dalam penyelesaian masalah ini berkaitan dengan kasut sekolah anak sudah ketat adalah langkah pertama ialah observe and describe problem situation. Jadi kita kena perhatikan apa masalah dan kita kena huraikan apa masalah yang sedang kita hadapi. Jadi isu tadi adalah kasut anak ketat. Jadi masalah dia ialah okey, bila kasut sekolah anak ketat, maksudnya dia akan pergi ke sekolah dengan keadaan yang tidak selesa, mungkin dia akan mendatangkan kecederaan pada kaki anak tersebut dan mungkin juga ia akan mengakibatkan anak-anak kita sukar untuk berjalan dengan baik. Dan sudah tentu bila mereka ke sekolah sepanjang hari itu mungkin akan mendatangkan masalah pula pada waktu malam. Itu adalah observable dan describable situation ataupun situasi yang kita boleh nampak dan kita boleh describe atau kita boleh huraikan. Itu adalah langkah pertama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tak kisahlah masalah-masalah apa, kita kena huraikan apa masalah tersebut yang boleh dilihat dan sebagainya. Kita tengok daripada satu macam pandangan yang lebih besar supaya kita boleh tahu apakah masalah-masalah lain yang mungkin berkait dengan situasi tersebut. Sebab tuan-tuan dan puan, kalau kita tak describe atau kita tak huraikan masalah ini, ada kalanya kita akan tertinggal benda-benda yang penting juga. Contohnya macam masalah itu mungkin bukan masalah sebenar. Masalah itu mungkin ada kaitan dengan masalah-masalah lain yang kita kena selesaikan dahulu baru boleh selesaikan masalah tersebut. Sebab itulah kita kena observe and describe the situation. Maksudnya kita kena tengok, perhatikan dan juga huraikan situasi yang berlaku tersebut, barulah kita faham secara spesifiknya apa yang kita mahu lakukan. So the second step, langkah kedua dalam menyelesaikan masalah adalah describe, huraikan apakah halangan-halangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Huraikan apakah halangan-halangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dalam konteks kasut anak ketat, apakah kebarangkalian halangan-halangan? Nombor satu, mungkin kita tidak ada cuti. Contohnya hari ini hari Selasa kan, Rabu, Khamis, Jumaat kita tak sempat nak pergi ke mana-mana untuk membeli kasut anak. Itu adalah halangan pertama. Yang kedua, gaji tak masuk lagi. Of course kasut anak berapa ringgit je, tetapi mungkin sebab isunya gaji tak ada lagi ataupun nak tunggu hari Khamis, contohnya gaji nak masuk. So itu mungkin masalah juga. Yang ketiga, anak pula tak sempat nak pergi ikut kita pada hari bekerja biasa sebab anak kita ada contohlah tuition dan sebagainya dan dia tak sempat nak aktiviti dan sebagainya. So itu adalah halangan-halangan yang boleh mengakibatkan masalah kita tidak boleh diselesaikan. Kenapa nak senaraikan halangan ni? Sebab isunya tuan-tuan puan, bila kita bercakap tentang menyelesaikan masalah, kadang-kadang tu kan kita just tembak je penyelesaian, sedangkan kita tak fikir apakah yang boleh menghalang penyelesaian kita itu boleh dilakukan atau tidak. Jadi bila kita dah huraikan masalah, dah perhatikan betul-betul masalah, apa kaitan dengan masalah-masalah lain, yang kemudian kita huraikan apakah kebarangkalian halangan-halangan yang boleh berlaku, barulah kita nampak mudah untuk kita kenal pasti apa dia
jalan penyelesaian terbaik dan situasi tersebut. Okey, langkah ketiga adalah identify the goal ataupun mengenal pasti apakah matlamat ataupun apakah perkara yang kita nak selesai dalam konteks ini, iaitu kasut anak kita ketat. Jadi goal ni tuan-tuan dan puan, janganlah kita kata nak beli kasut baru. Itu adalah cara untuk kita menyelesaikan masalah. Dalam konteks goal ini ialah kita kena define balik. Goal itu ialah untuk mendapatkan kasut yang bersesuaian dengan kaki anak. Itu adalah matlamat kita ataupun ada identified goal. Barulah kita akan pergi ke langkah keempat dan seterusnya. So dalam konteks identified goal ni tuan-tuan dan puan, kita kena ajar anak kita, jangan kita letakkan cara selesaikan. Kita letakkan matlamat ataupun objektif ataupun visi kepada masalah yang sedang dihadapi itu untuk bagaimana yang kita nak dapatkan hasil akhirnya lah. Bukannya cara-cara penyelesaian. Sebab cara-cara penyelesaian ataupun possibility of solution tu kita akan bincang dalam langkah-langkah yang seterusnya. Okey, tetapi nampak tak yang ini adalah dia punya kerangka besar dia. Kerangka besar dia adalah huraikan masalah, perhatikan apa-apa masalah yang berkaitan yang mungkin lebih penting untuk diselesaikan. Lepas tu huraikan ataupun senaraikan apakah halangan-halangan supaya mudah untuk kita menyenaraikan macam mana nak atasi, dan seterusnya kita tentukan apakah kita punya matlamat dalam masalah tersebut. So nanti kita akan go through bersama dengan tuan-tuan puan langkah keempat sampai ketujuh. Didik TV KPM. Okey, sekarang mari kita go through lagi 4 step yang mana Dr. akan bagi ringkas-ringkas saja supaya mudah untuk tuan-tuan puan faham. Langkah keempat adalah brainstorm solution. Brainstorm solution ni kita ajar anak-anak kita apakah kebarangkalian cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bila kita brainstorm ni, maksudnya ribut otak ni tuan-tuan, kita kena senaraikan segala-gala benda. Tak kisahlah benda tu logik ke tak logik dan sebagainya. Bagi contoh dalam konteks anak kita kasut ketat tadi, yang pertama ialah potong bahagian depan kasut anak tersebut. Ini mengarut lah, tapi senaraikan je for fun untuk menarik minat anak-anak kita untuk jadi macam make it more lively kan. Maksudnya anak-anak kita seronok dengarkan potong kasut macam macam lah kan. Dia kind of macam emotion akan keluarkan. Jadi dia akan jadi seronok lah . So yang kedua, mungkin kita boleh fikirkan hujung minggu ni kita keluar bersama untuk beli kasut. Yang ketiga, pinjam kasut kawan yang ada saiz yang sesuai. Nombor 4, pinjam kasut kakak atau abang yang dah tak digunakan lagi. Nombor 5, pakai saja kasut ini sehingga bulan depan. Yang keenam, bersabar. Yang ketujuh adalah tak perlu pergi sekolah. Yang ke-8, macam-macam lagi lah. Kita senaraikan je. Segala-gala pun kita senaraikan, yang lawak, yang tak lawak dan sebagainya, yang serius, tak serius dan sebagainya. Ini untuk kita sama-sama dengan anak-anak kita supaya nak ajar anak-anak kita setiap masalah mesti ada pelbagai cara untuk selesaikan. Itu yang kita nak ajar sebenarnya. Sebab itulah doktor senaraikan je. Belasah je apa-apa saja, letak je apa-apa saja. Next, langkah kelima, choose a solution. Pilih salah satu untuk selesaikan masalah tersebut. Apa dia? Okey. So bila kita kena bincang anak. Supaya perbincangan ni tuan-tuan untuk membuahkan pemikiran, membuahkan pemikiran cara untuk menyelesaikan masalah. So kita bincang, kita pilih satu. Katakan pilihan kita adalah hujung minggu ni kita akan ke kedai untuk membeli kasut. Itu adalah pilihan yang dipilih. Next, put solution into action. Kan? Janganlah macam hujung minggu ni, lepas tu dah sampai hujung minggu, lepas tu alah tak sempat lah minggu depan. Tak boleh. Bila kita dah buat keputusan dalam konteks bersama anak ni tuan-tuan, jangan menipu, jangan kalau tak boleh kata tak boleh. Kalau kena tangguh, cakap kena tangguh siap-siap. Jangan kita janji sesuatu yang kita tak mampu buat. Pastikan bahawa apa yang kita nak janjikan tu boleh dilakukan. Jangan janji benda-benda yang mengarut-ngarut. Kadang-kadang kita nak alihkan perhatian anak, kita janji sesuatu yang menipu dan sebagainya. Sebenarnya sangatlah berbahaya dalam konteks hubungan kita, komunikasi kita dengan anak kita pada masa akan datang. Okay? So, put solution into action. Jadi next step tu lah put solution into action. Kita akan pastikan bahawa hujung minggu ni kita akan pergi ke kedai dan membeli kasut lah. And then selepas ini dilakukan, last sekali, step terakhir sekali ialah evaluate the result. Evaluate the result tu maksudnya kita tengok, okey, selepas kita dah beli kasut dan sebagainya, kita tanya, okey, macam mana? Okey tak cara kita buat ni? Macam katakanlah anak kita nama Aiman rasa macam lepas ni kita nak buat benda yang sama ke tak? Atau anak kita Siti rasa solusi ni yang terbaik ke?
Siti rasa macam ada solution lain yang kita bincang itu lebih baik daripada yang ni. Mungkin anak kita kata macam, ayah, Siti rasa macam sebenarnya keputusan kita nak beli hujung minggu ni lambat sebenarnya. Patutnya kita beli lebih awal. Okey. Jadi dalam konteks itu, Siti rasa macam mana kita nak buat next time. Next time tuan-tuan bukan macam, oh patut begitu. Jangan kita cakap pasal in the past. Jangan kita macam, oh ya betul lah kalau beli yang, tak payah. Kita kena ajar kita, okey, keputusan ini mungkin tak berapa tepat. Okey, yang akan datang, macam mana kita nak buat lebih baik. Ini adalah satu bentuk refleksi. Refleksi maksudnya muhasabah antara kita dengan anak-anak kita. So, anak-anak kita bukan sahaja belajar untuk cara ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dengan sistematik. Yang kedua adalah dia juga mencambahkan idea dalam konteks menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah kita nak ajar anak kita bukan semua penyelesaian kepada masalah itu mudah dan berjaya. Yang seterusnya ialah kita nak ajar anak kita tentang muhasabah. Yang seterusnya untuk kita ajar anak kita, bila kita berfikir tentang satu masalah, kita kena melihatnya dengan pandangan yang lebih besar supaya kita tak terlepas apa-apa. Dan last sekali, setiap masalah walaupun kita fikir ada jalan penyelesaiannya, tapi mestilah difikirkan ataupun mestilah ditimbangkan dengan kebarangkalian halangan. Ini kita panggil sebagai apa yang kita panggil sebagai, kita looking forward lah. Kita macam bukan predict je, anticipation, anticipatory. So anticipate sesuatu halangan, bukan kita nak menyebabkan anak-anak kita tak mau buat, tetapi anticipate halangan tu atau menjangka halangan tu untuk kita mencari jalan untuk melangkaui ataupun melepasi halangan tersebut, bukan untuk lari daripada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya bagi contoh kasut, tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh cuba apa-apa saja problem solve masalah-masalah lain yang tuan-tuan dan puan rasa macam, oh seronok juga kalau kita nak cuba test anak-anak kita macam mana kematangan fikiran mereka dan sebagainya. Tapi janganlah banding anak kita dengan orang lain pula. Ni contohnya anak si A dengan jiran dia si B ke kawan-kawan, okey, jom kita buat sesama anak-anak kita. Siapa yang lagi panjang belum tentu. Kita nak ajar anak kita supaya mereka yakin dalam konteks membantu mereka untuk membina keyakinan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai kesimpulan, tuan-tuan dan puan, dalam konteks problem solving ini ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, dia berguna untuk kedua-dua pihak. Untuk ibu bapa pun boleh, untuk anak-anak pun boleh. Tetapi sudah tentulah dalam konteks ini bukanlah kita nak kena ikut langkah satu demi satu, tetapi kita kena ajar anak kita perlahan-lahan. Inilah cara yang terbaik untuk kita cuba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita kena tekankan juga, ada masalah yang kena tunggu, ada masalah yang memang tidak boleh diselesaikan sendiri, ada masalah yang perlu diselesaikan segera, dan ada masalah yang dia akan selesai dengan cara tersendiri. Jadi kita jangan kata okey, kalau buat macam ni confirm atau pasti akan selesai masalah. Tak juga. Ini adalah kita sebenarnya sedang mengajar anak kita untuk mencambahkan daya pemikiran kita, berfikir dengan lebih luas dalam konteks yang lebih besar, supaya mereka belajar untuk kita katakan mengenal pasti bagaimana cara untuk mereka berhadapan dengan masalah. Sebab salah satu isu yang banyak dibangkitkan pada masa sekarang adalah dikatakan bahawa anak-anak muda ataupun anak kita tidak ada keupayaan untuk menyelesaikan masalah sebab semua masalah diselesaikan oleh ibu bapa mereka. Jadi mereka tak pandai. Mereka tak ada pengalaman untuk nak selesaikan masalah sendiri. Jadi saya harapkan ia bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan dan kita jumpa lagi nanti.